Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video pendek tiap-tiap hari insya-Allah saya buat untuk kita bercerita lah apa-apa yang timbul dalam apa yang saya terfikir. Jadi hari ini saya nak cerita, bukan nak cerita lah, nak tunjuk result yang saya buat minggu lepas. Minggu lepas dalam kelas menapai, saya ada buat demo cara buat cuka kurma dengan cuka madu. Okey, cuka kurma dengan cuka madu. Jadi ramai dah peserta buat. Jadi ada yang menjadilah. Sebelah atas tu saya tengok berlapis lah naik SCOBY naik SCOBY. Jadi yang menyebabkan dia tu cepat naik sebab secara semula jadi memang bakteria ada lah dalam kurma. Okey, maknanya dia sebab keadaan sekitaran dia memang ada bakteria, yeast semua ada. Dan bahan-bahan ni adalah probiotik yang elok untuk badan kita. Okey, elok untuk badan kita. Jadi bila saya tapaikan, sekarang ni baru 1 minggu. Okey, 1 minggu. Tapi bau harum cuka tu dah semerbak dalam rumah lah. Jadi saya nak tunjukkan satu daripada bekas sebab saya buat banyak. Satu daripada bekas ni saya guna Tupperware. Okay, jadi saya nak check kalau dia dah sedia, lebih kurang 5% asid, keasidan. Dia biasanya pH dia lebih kurang 2 point lebih lah, 2.8, 2.5 macam tu. Jadi kita guna pH meter, pH meter. Sekejap saya adjust balik kamera untuk tunjuk bahan tu, barang tu. Ini dia tapaian kurma. Tapaian kurma yang untuk dibuat cuka. Untuk dibuat cuka. Jadi dalam ni, perhatikan ada buah, kemudian ada buih, ada buih tanda berlaku penapaian. Dan saya tengok kurma ni pun saya teringin nak makan. Teringin nak makan. Dia kaya dengan probiotik. Tapi kita nak tengok air dia dulu. Sebelum malam ni dalam kelas saya akan tapis untuk kelas, untuk tunjukkan hasil dia. Tapi hari ni saya nak tunjuk dulu. Dia punya inilah dia apa? pH dia. Adakah dia dah ready ke belum? Tapi ni baru 1 minggu, baru 1 minggu. Okey, tengoklah. Saya letakkan pH meter, kemudian okey, saya laraskan dulu supaya senang nak baca bacaan. Okey, boleh nampak Kebiasaannya cuka yang komersial yang dijual pH dia adalah 2.8. Okey, 2.8. Jadi yang ini lebih kurang 2.6 dia bergerak dekat 26, 26.7 gitulah. Okey. 2.7 antara 26 dengan 2.7. Okey. Tapi tanda tu berhenti dekat 2.6. Dah jadi cuka lah. Okey, dah jadi cuka Bila keluarkan, ini bacaan dia 2.49. Okey. Jadi saya bilas dulu. Dan saya dah dapat cuka. Saya dah dapat cuka lebih kurang satu bekas satu bekas macam ni. Ini pula cuka madu cuka madu yang saya tapaikan seminggu yang lalu. Ini dah kira menjadi juga. Tapi yang bau harumnya cuka kurma lah. Bau dia kuat kuat sebab hasil dia memang kuat kan. Kurma pun memang bau dia pun kuat Jadi sekarang saya dah bilas. Saya dah bilas pH meter ni dalam air, dah celup Sekarang saya nak tengok pH yang ni pula. pH tapaian kurma. Tengok dia dah ready ke belum? Seminggu baru ni. Okey.
Jadi kalau lihat bacaan sebelum tu ialah 7 poin lebih sebab air tu air pipe kan. Air pipe dia beralkali sedikit. Okay. Jadi saya celup dalam bekas ni. Tengok tak berapa nampak sebab ni dalam sikit. Okay. Bila dah stabil nanti saya angkat tengok. Boleh tengok pH dia. Okey, bacaan dah stabil. Okey, 2.70. 2.70. Dah jadi cuka. Sebab cuka yang biasa yang jual kat kedai 2.8. Jadi ini dia adalah cuka kurma ya. Cuka kurma, insya-Allah saya akan tapis malam ni masa demo dalam kelas. Kita akan tapis. Jadi saya dah dapat cuka kurma dengan cuka madu ya, cuka kurma dengan cuka madu. Jadi alhamdulillah maknanya cuka dah menjadi ya. Dah menjadi seminggu je dah boleh buat. Jadi kalau ada kurma kat rumah tu bolehlah buat cuka yang balance masa bulan puasa baru-baru ni kan. Jadi kita cuka ni dia banyak khasiat, dia berbeza dengan apa cuka tiruan. Okay? Cuka kurma ni berbeza. Sebab apa? Cuka tiruan yang dia ada lah asid asetik sahaja. Dan dia pun dihasilkan maknanya menggunakan proses refractory daripada petroleum base ya. Jadi kandungan dia tu setakat cuka je lah. Okay? Setakat asetik je. Okay? Maknanya kalau dekat internet pun kalau kita browse dia pun cakap asetik ni kebiasaannya cuka lah, kita refer pada cuka, tapi sebenarnya dia bukan cuka sebenar lah. Sebab dia buat tu melalui petroleum byproduct. Satu, yang kedua kandungan dia tak ada khasiat apa-apa, hanya asetik. Tapi kalau cuka kurma atau cuka yang kita tapai sendiri, khasiat dia selain daripada asetik tu, dia juga ada bahan-bahan yang lain hasil daripada penapaian kurma tadi, ataupun buah yang kita buat lah, hasil daripada penapaian. Jadi dia kaya dengan pelbagai khasiat. Dia kaya dengan pelbagai khasiat. Jadi kalau kita guna dia untuk masak ke, untuk ada orang minum cuka. Saya tak tahu kan. Bila saya dah buat benda ni dah lama lah, tapi saya pun kadang-kadang minum juga. Contoh pas pada kita makan daging kan, lepas makan daging kita ada rasa heartburn, rasa sendak je. Saya ambil je cuka satu sudu, saya minum. Cuka asli lah. InsyaAllah lepas pada tu kita rasa lega sikit. Maknanya heartburn tu rasa lega sikit. Tapi khasiat dia banyak sebenarnya. Sebab ada orang macam yang nak turunkan berat badan semua, ada yang amal minum cuka. Tapi dia minum cuka tu cuka beli lah. Cuka beli. Jadi cuka beli ni yang pertama sekali mahal. Bukan kita kata kurma tu cuka buat tu murah, tak juga. Sebab mesti ada bahan-bahan yang kita terpaksa beli. Tapi kita boleh buat dengan jumlah yang lebih banyak. Dia ada kaya dengan probiotik, kita dah pasti dah sebab kita sendiri yang tapai. Jadi bila kaya dengan probiotik ni, dia bagus untuk badan kita. Sebab badan kita perlu probiotik. Contoh macam kalau badan kita nak serap vitamin, nak serap mineral, kenapa dia serap dalam usus, dia tak serap dekat perut? Sebab yang serap tu sebenarnya ialah hidupan yang di dalam usus kita. Jadi kalau kita makan makanan yang ada probiotik, jadi benda-benda ni maintain lah, dia maintain dalam badan kita. Jadi insya-Allah kita dapat khasiat yang kita perlu, dia tolong serap Kalau kita tak ada benda-benda ni, memang teruk lah. Memang teruk. Contoh dia, kalau kita sakit, kita terpaksa makan antibiotik. Kita terpaksa makan. Bila makan antibiotik, bakteria baik, bakteria jahat, semua mati. Bukan yang jahat je, yang baik pun mati. Lepas pada makan, katalah kita dah makan, dah habis dah dos dia,
maknanya dalam badan kita, atas lidah kita pun dah tak ada tak ada bakteria baik lah. Dalam bakteria jahat tak ada, alhamdulillah lah maknanya antibiotik tu dapat selesaikan masalah tu. Tapi bila dah tu badan kita jadi kosong, jadi kosong, tak ada bakteria baru nak start semula lah. Cuba jela lidah tengok. Kebiasaannya kalau kita makan antibiotik, bakteria dah tak ada benda lain yang akan naik tumbuh, iaitu yeast. Jadi bila kita jela lidah kita putih. Putih. Orang Terengganu kata serawang. Itu tanda tak ada bakteria lah. Macam putih ni bukan kat lidah je. Kalau ada liang-liang rongga yang lain pun kadang-kadang dia naik juga. Biasanya orang perempuan lah. Sebab orang lelaki tak rongga tu tak ada. Jadi kalau orang perempuan kan, kalau kita tengok dia yang kadang-kadang dia naik yeast juga. Bila naik yeast tu? Bila badan dia lemah lah. Badan dia lemah maknanya mikrobiota dia terganggu. Terganggu. Jadi macam mana kita nak pastikan mikrobiota kita tu seimbang semula, supaya tak ada yeast kat bawah sana. Kita makanlah makanan yang ada probiotik. Tapi probiotik tu bukannya sejenis je. Kalau kita pakai yang sachet contohnya, kalau kita tengok list dia bagi kan, satu jenis bakteria je. Satu jenis bakteria tak jadi. Sebab apa tak jadi? Sebab kita perlukan satu komuniti. Satu komuniti. Dia maknanya kalau satu ni, kalau kita amal dia je, dia dominate. Bila dia dominate, benefit yang dia bagi je lah. Benefit yang dia bagi je. Tapi yang lain tak. Maknanya keseimbangan tu terganggu lah. Terganggu. Jadi kalau kita nak mikrobiota kita elok, kita makanlah makanan tapayan. Contoh macam cuka tadi, jarang lah kan. Kalau nak guna untuk masak tu benda macam tu, kadang-kadang ada juga orang minum. Kalau cuka kurma, dia bolehlah minum. Cuka sebenarnya kalau kita buat sendiri ni, rasa dia pun sedap. Dia berbeza dengan cuka kita beli. Berbeza. Itu satu. Satu lagi, kita makanlah tapayan yang lain, macam kimchi ke, sauerkraut ke. Tapi benda-benda tu bang, kalau kita beli kan, saya tengok kimchi bekas besar ni je RM40 kat pasar raya. Tak telarat kita. Kalau takkan kita nak makan sayur banyak ni, RM40 kan. Jadi apa yang kita buat? Kita tapailah sendiri. Kita tapai sendiri. Jadi bila sebut je, belah-belah kemudian mesti saya bagi tahunya. Mesti saya iklankan punya kan. Bukannya sebab saya nak iklankan, sebab benda tu boleh benefit pada orang ramai. Jadi kalau nak belajar menapai, saya ada buka kelas. Jadi kelas sekarang penyertaan dibuka. Tak ramai orang register. Tak ramai orang register. Jadi registerlah biar meriah sikit kan. Saya pun semangat sikit kan. Tak ramai itu bukan sebab tak ramai. Sebab ramai dah register sebelum ni kan. Kelas tu dah ramai yang ambil. Sebab kita buat tu daripada tahun lepas lagi. Alhamdulillah. Jadi jangan ketinggalan. Itu point saya. Tak ramai itu maknanya ada yang ketinggalan. Jadi dalam kelas tu kita belajar buat yang probiotik lah. Kita belajar prinsip dulu. Kemudian kita buat sauerkraut, kita buat kimchi, kita buat yogurt. Semua tu benda-benda mahal belaka tu. Lepas tu kita belajar pula buat minyak kelapa dara. Oh, itu pun mahal. Jadi santan ni ada lebihan-lebihan yang selama ni membazir. Sekarang tak membazir dah. Kita boleh buat minyak kelapa dara. Hasilnya kita boleh juga buat, ada juga dapat sour cream. Dapat air lacto. Air lacto ni buat apa? Untuk masak, buat roti, sourdough semua, buat jemput-jemput. Sedap. Lepas tu kita juga belajar buat cuka. Jadi ini lesson daripada kelas yang kedua lah. Kelas buat cuka. Jadi lepas tu siapa-siapa nak enjoy air kombucha, saya minum air kombucha tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Sebab nak kontrol gula dalam darah, nak kontrol tekanan darah. Jadi benda-benda ni saya makan untuk bantu saya, kemudian habis kombucha, kita buat, kalau nak buat kafe, kita buat kafe. Kemudian kita buat tempe, benda kita belajar semualah. Sebab ni asas kita belajar semua, pengenalan lah. Tapi benda ni memang best lah. Memang best. Kalau cuka nak buat apa, ada tanya juga kan.
cuka nak buat apa? Selama ni makan acar tak? Ramai orang kata tak makan acar, buat acar pun tak letak cuka kan. Jadi sekarang kita guna cuka kurma ni buat acar. Sedap. Buat acar sedap. Kalau kita buat, tapi macam ni banyak lagi ni sebab saya tak tapis lagi. Bila tapis nanti dia jadi cantik lah. Tapis pun senang je, ambil je corong tu, letak penapis lah. Kalau tak nak letak penapis, letak je tisu dapur tu, yang bersih lah. Letak tisu dapur, lalu kan dia drip lah. Sisa tu duduk dalam tu. Kalau ada juga yang sayang sisa kurma ni, sayang cikgu saya nak buang, okey tak apa, buat sambal. Goreng dengan cili, dengan dia dah masam kan, goreng cili apa semua, letaklah dalam botol. Masa nak makan, letak, ambil sambal. Siapa nak sambal belacan, campur belacan. Memang sedap. Memang sedap. Jadi itulah cerita saya hari ni. Nak buat kurma. Saya buat kurma, alhamdulillah dah menjadi seminggu je. Jadi kalau orang kata tak sabarlah nak tunggu lama, tak perlu tunggu lama sebab negara kita memang negara panas. Bila negara kita panas, suhu tinggi, kadar penapaian tinggi. Macam mana cara nak menapai? Ambil kelas dengan saya. Okey. Terima kasih Kita jumpa lagi dalam video yang berikutnya.